السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis babun nahy 'anil khulwati bil ajnabiyyah. Bab larang untuk berkhalwat dengan ajnabiyah, yakni wanita yang bukan mahram. Asal perkataan khalwat ni bersendirian, sendiri, duduk sendiri. Sebab tu kalau kita kata aku nak pergi khalwat tak, boleh jadi maksud dia tu nak pergi duduk seorang-seorang tak. Tapi bila khalwat dengan seseorang, sekitar seorang dan dia seorang lah. Sebab tu Nabi SAW dia sebut tentang masa awal itu Nabi pergi dan berkhalwat, dia ta'abbad, Nabi beribadah masa awal sebelum penurunan wahyu. Kemudian istilah khalwat tu diguna pakai dalam masyarakat Melayu kita sebagai dengan makna yang tak elok lah. Kena khalwat, tangkap khalwat. Tapi bukan semua khalwat itu tak elok. Khalwat maksudnya bersendirian. An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمل قال الحمل الموت. Daripada Uqbah bin Amir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ataupun orang Melayu terjemah bersabda. Arab dia qala iyyakum wad-dukhul 'ala nisa. Jangan sama sekali jaga-jaga kamu jangan masuk kepada perempuan. Perempuan di sini maksudnya kita masuk bersendirian dengan perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram. Qala rajulun minal ansar, seorang lelaki di kalangan Ansar, dia berkata, yang dia tanya Nabi, ya Rasulullah, afaral hamd, wahai Rasulullah, apa macam sekiranya, afara'aita ni akan makna apa pendapat kamu. Tentu Rasulullah di sini bukan pendapatlah. Apabila Rasulullah beri, ini satu arahan wahyu. Tapi dia tanya afara'aita al-hamd, apa pendapat tentang hamu? Hamu ni asalnya ialah adik-beradik, kaum kerabat, suami. Maksudnya ipar, adik ipar kita, anak saudara kita. Adik ipar kita yang lelaki ataupun termasuk dalam makna yang sama di pihak isteri, adik ipar kita di belah isteri lah. Pengharaman kita berkahwin dengan mereka itu muakkad, sementara. Dalam erti kata lain, sekiranya isteri kita mati ataupun kita menceraikan isteri kita, kita boleh kahwin dengan dia. Demikian juga anak saudara isteri kita. Kalau adik dia tu kita boleh kahwin, apatah lagi anak adik dia ataupun anak kakak dia.
Ataupun itu juga anak abang dia lah, yang mana pangkat dia dengan isteri kita anak saudara, tapi dia dengan kita anak saudara belah isteri ataupun anak saudara belah suami. Anak saudara belah suami. Semua orang ni bukan diharamkan mu'abbad, bukan diharamkan selama-lamanya. Haram untuk seketika. Seketika itu maksudnya selagi kita mempunyai hubungan dengan isteri, dengan wanita berkenaan. Jika isteri kita telah mati ataupun kita telah menceraikan isteri kita, maka halal untuk kita kahwin dengan mereka. Mereka kita kira ham. Jadi seorang lelaki di kalangan Ansar tanya Nabi SAW, jika duduk dengan ipak macam mana? Maksudnya, ataupun duduk dengan anak saudara suami yang lelaki juga macam mana? Jawab Nabi, alhamul maut. Hamu itu natijahnya maut. Maksud rosaklah agama. Matilah agama. Maksudnya boleh merosakkan agama. Tengok hadis. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Daripada Uqbah bin Nafi' al-Juhani. Uqbah bin Nafi' ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia barangkali termasuk di kalangan mereka yang berada di atas bukit semasa memanah di dalam peperangan Uhud. Dikatakan mempunyai suara yang sedap. Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dia ni semasa Ali berperang dengan Muawiyah, dia di pihak Muawiyah. Tak ada masalah lah pihak mana-mana pun. Seperti mana kata Muhammad bin Sirin, ombak fitnah itu berlaku. Sahabat Nabi yang terlibat tak lebih daripada 40 orang, bahkan tak lebih daripada 100 orang pun. Kerana majoriti para sahabat Nabi membuat keputusan seorang-orang. Kata tak clear nak sokong belah siapa hak betul. Tapi Uqbah bin Nafi', Uqbah bin Amir ini dia sokong belah Muawiyah. Dia tak ijtihad. Dikatakan sebelum perang, Abu Muslim Al-Khawlani dia pergi jumpa Muawiyah. Abu Muslim Al-Khawlani tabi'in, seorang tabi'in, yakni seorang anak murid sahabat. Dia ni terkenal kerana telah berlaku kepada dia karamah sama, bukan sama, nak macam apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Abu Muslim Al-Khawlani. Dia bila sallallahu alaihi wasallam wafat, zaman Abu Bakar Siddiq, ada beberapa folk yang mengaku jadi Nabi. Musailamatul Kadzdzab, Tulaihah, salah seorangnya Al-Aswad Al-Ansi, orang yang mengaku jadi Nabi. Tak pasal-pasal ni gila jadi Nabi ya. Tuan yang ayah pin kahar macam tu lah. Tapi mereka ni ada pengikut dan berperang. Dan 10,000 orang mati pasal kes mereka jadi Nabi. Kan sikit-sikit kan? Al-Aswad Al-Ansi, dia mengaku jadi Nabi dan dia tangkap Abu Muslim Al-Khawlani. Dia tangkap Abu Muslim Al-Khawlani. Dia tanya Abu Muslim, "Masih hang nak saksi tak? Atashhadu anni Rasulullah? Hang bersaksi tak bahawasanya aku ni Rasulullah?" Kata Abu Muslim, "La asma'." Aku tak ada dengar. Hang kata apa? Kemudian dia tanya, "Atashhadu anna Muhammad Rasulullah? Anna Muhammad Rasulullah? Hang saksi tak kata Muhammad Rasulullah?" Kata, "Na'am, ya, Muhammad Rasulullah."
Oh, dia ingat. Dia tak clear. Aku bertanya tadi. Ulang balik. Asyhadu anni Rasulullah. Hang tahu tidak kata Rasulullah? Aku tak kenal. Hang kenal. Dia tanya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hang saksi Muhammad Rasulullah. Ada tanya Muhammad Muhammad Rasulullah. Dia kalau dia hang memang buat mengaku lah. Dia pun tambat Abu Muslim tangan. Dan dia perintahkan orang supaya bakar Abu Muslim Al-Khawlani. Bila Abu Muslim Al-Khawlani telah berlaku satu perkara luar biasa. Masya Allah, Abu Muslim itu Tuhan barangkali mustajab doa dia orang salah. Tuhan nak tunjuk satu kehebatan kepada puak-puak kafir itu. Semua tak terbakar melainkan tali ikat dia. Lalu dia keluar daripada api itu. Puak-puak Al-Aswad Al-Ansi ni naik takut. Dia kata dia ni bahaya, hantar dia keluar. Dan dia pun pergi ke Madinah. Daripada Yaman ke Madinah, jauhlah perjalanan. Tak tahulah bulan, hari tu. Barangkali bulan hari, puluh hari sampai. Bila sampai dia duduk di masjid. Masa itu Sayyidina Umar bin Khattab ada di masjid. Sayyidina Umar bin Khattab tengok dia, ada tiga orang bertanya, apa cerita lelaki yang dibakar oleh pendusta tu yang keluar dengan selamat? Tanya dia sendiri ya. Dia kata, oh, lelaki itu nama dia Abdullah bin Saud. Ya, nama dia Abu Muslim Al-Khawlani, nama dia Abdullah bin Saud. Dikatakan Umar ni adalah orang yang kuat firasatnya. Kita akan tengok sejarah Umar ni banyak perlahan-perlahan dia tepat. Allah kurnia dia. Tajam perlahan-perlahan Umar. Jadi Umar tengok dia. Umar kata kat dia, betul tak? Aku tanya hang dengan nama Allah. Hang lah lelaki itu dia. Dia kata ya. Umar menangis. Umar peluk dia. Umar kata alhamdulillah. Allah Ta'ala yang menjadikan aku tak mati. Sebelum aku mati, aku dapat tengok orang yang diberikan kurnia seperti mana diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu bawa Abu Muslim Al-Khawlani, nama dia Abdullah bin Saud. Abu Muslim Al-Khawlani jumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Muslim Al-Khawlani terkenal orang saleh. Tapi orang saleh ni bukan duduk tidur masjid juga. Pergi perang. Masa pergi perang dikatakan banyaklah tempat yang Abu Muslim Al-Khawlani ni melintas beberapa sungai, termasuk sungai Furat, hanya berjalan di atasnya. Tapi bukan berjalan sungai Furat tu kerana nak pergi melancong tak. Kerana nak pergi perang. Dia bukan macam cerita Tok Wali Melayu nak tawak ikan ke kedai terbakar. Itu dia sendiri nak makan. Nak pergi beli, nak beli apa? Nak pergi makan nasi kedai sebelah. Dia keramat lalu tak besar. Tak lah. Ini semua cerita karamah. Karamah ni berlaku pada mereka ketika mereka ingin membela agama. Ketika mereka membela agama. Abu Muslim Al-Khawlani, dia tanya, dia tanya kepada Muawiyah. Dia hidup pada dia, Abu Muslim Al-Khawlani dia lewat sikit. Dia mari ke Madinah dalam keadaan Nabi SAW sudah wafat. Jadi dia tak sempatlah jumpa Nabi dan tak dapatlah nilai makam. Ramai orang yang sempat, kadang-kadang ada orang yang hidup masa zaman Nabi tapi tak sempat. Tinggal sebab mereka yang hidup di Taif, kadang-kadang mereka menyesal. Mereka kata masa Nabi Muhammad datang awal itu dah ada orang ajak kami masuk Islam, tapi kami tak masuk. Lah Islam menang, kami jadi orang yang belakang masuk Islam. Entah sebab itu kita dalam hidup ni kadang-kadang Allah beri peluang untuk kita buat baik. Bila peluang tu main, kita ambil.
Bukan selalu, bukan semestinya dia main pula. Kadang Allah uji kita. Allah bagi peluang kita. Supaya kita buat baik. Tak apalah, lain kelima. Sebab tu kadang-kadang kita menyesal bila ramai ni tak sedekah, ya tak apalah. Esok tempat-tempat lain main pun bagi. Tak dia main tu, tentu dah. Kalau bagi dapat balap, pergi dulu kan ya. Kok kita nak bajet sikit, itu tak apa. Tapi tak bagilah. Kalau tentu 10 minit lagi kita dah hidup. Abu Muslim Al-Qawlani cuma Allah takdirkan dia lewat lah, dia tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Ada orang pun yang tak sempat jumpa dengan Nabi pada zaman Nabi. Walaupun berurusan dengan Nabi. Seperti Asham Najashi, Raja Habsyah. Dia hantar surat ke Nabi, Nabi hantar surat ke dia. Tapi dia tidak dikategorikan di kalangan sahabat Nabi. Sebab tak berjumpa dengan Nabi. Duduk main sorak dia tak mahu. Ada orang jumpa dengan Nabi, tak tengok pun, tapi dapat makam sahabat. Tapi Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, yang jumpa Nabi, tapi tak tengok Nabi kata dia buta, tapi dia sahabat Nabi. Tapi dia sahabat. Nilai jumpa Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas iman itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada mereka. Yang besar mereka. Setengah orang kata, kalau kita duduk zaman tu kita jadi sahabat dah lah. Belum tentu, tidak jelas kamu orang buat belah. Tengok ramai tak sokong macam kawan dah. Aku ingat aku tak sokong lah kan. Semua duk kata Nabi Muhammad gila lah, ahli sihir lah. Kita pun tumpang kaki kat sana. Jenis hidup dulu ikut orang. Tak tahu dia tentu. Alhamdulillah lah, mai kerja kami beriman juga. Allah Ta'ala mudah. Abu Muslim Al-Khawlani tadi, yang Allah kurniakan salah seorang yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS itu ayat mukjizat sebenarnya. Ayat. Tapi ada Abu Muslim yang dibakar dan tidak terbakar itu nama dia karamah. Karamah ni perkara luar biasa yang berlaku di tangan orang-orang saleh dengan kurniaan Allah. Ahli sunnah percaya dengannya. Tapi ahli sunnah tak berlebih-lebihan. Tak buat macam jalan Datuk Keramat. Itu Keramat nak makan ni yang tak ada. Itu syaitan. Karamah berlaku. Dan karamah ni bukan jenis yang boleh panggil. Weh Keramat, hamai tak peluang tu. Jangan. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ada, bila tak bagi tak ada. Abu Muslim Al-Khawlani pun dia pun tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan baca minggu ni saya tulis tentang Nabi Musa. Dia Nabi. Apabila dia masa tu dia muda, dia tak tahan, dia Bani Israel. Memang Bani Israel ditindas di mana? Di Mesir, di bawah pemerintahan Ramses, tak tahulah berapa, 2 ke 3. Firaun ni gelaran dia, raja. Nama dia kita tak tahu. Macam-macam layan. Kita tengok mereka ni duk nanya Bani Israel lama sangat buat Qibti ni, Koptik ni. Jadi dia pun barangkali nak bungkus biji macam tu, jatuh dan mati. Jadi kes. Walaupun dia dilahirkan dalam istana Firaun, walaupun dia membesar di istana Firaun, dilahirkan di rumah dia, keluarga Imran, dibesarkan. Allah Ta'ala takdirkan Firaun yang cari nak bunuh anak Bani Israel membesarkan dia. Dia besar dalam keadaan senang, tapi dia menjadi buruan. Bila orang bagi tahu khabar, dia lari daripada Mesir, dia lari ke Madian. Madian ni di selatan, kitab dulu kata di selatan Palestin, tapi sebenarnya lah duduk dalam Jordan lah. Saya pergi Madian ni,
Madian. Jauh daripada Madian nak cari kawasan Firaun tentera besar. Banyak kawasan pasal tentera besar mengaku Tuhan. Lari seorang jadi ke Madian, tak ada bekalan, tak ada apa. Riwayat Israiliyat kata sampai relai lah kasut dia, bertukar warna kulit dia, makanan tak ada, makan pohon dupa yang dan untuk jalanan. Sehingga dia sampai ke Madian. Dan Allah Ta'ala takdirkan apabila dia sampai ke Madian, anda tengok dalam surah Al-Qasas, dia sampai ke Madian dan dia tengok di Madian ada orang duduk tengah cedok air untuk beri makan kepada kambing mereka atau binatang ternakan mereka. Nabi Musa alaihi salam tengok ada dua orang perempuan, mereka ni duduk tepi, duduk jaga kambing mereka, tak lagi duduk orang lelaki ni. Quran kata Nabi Musa tanya, wa ma khatbatuma, apa cerita berdua ni? Bukan dia mengorak, dia pun letih, exhausted, tak mahu lah. Bukan dia mengorak, tapi itulah tabiat Nabi Musa dan tabiat para Nabi. Macam mana letih pun tak tengok benda tak betul ni, dia tak ada nak duduk, dia gaduh nak sebut tangan. Dia tengok apa macam orang perempuan duduk tunggu hak lelaki duk kira cedok ayak kat mereka ni. Dan keadaan tak ada, letih, tak tahu nasib nak ke mana. Tentera Firaun nak bunuh ke, dapat dan lari dia Firaun. Firaun satgi main dengan tentera dia. Tentera Firaun satgi main ke dia, tak tahu. Dalam keadaan itu dia tanya depa ni kata kami tak boleh ambil layak ni lagi, nak gupok ni habis dulu, barulah boleh kami cedok. Nabi Musa bangkit, pergi. Dia dengan segala tenaga yang berbaki bagi dirinya, dia lawan cedok dengan mereka, dapat ayat dia kuat Nabi Musa ni. Dan bagilah dua orang perempuan ni kambing-kambing mereka makan, minum. Lepas bagi Nabi Musa pun tak kisah, dia letih, dia pergi disandak orang di tempat duduk. Quran kata fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil, dia bagi minum untuk mereka berdua, dan kemudian dia pun pergi cari pelindung di tempat yang teduh. Barangkali dia pokok lah. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu saya kata tak tahu bahasa Melayu nak terjemah macam mana ayat Nabi Musa ni. Tapi dia kata sangat, perkataannya sangat ringkas, tapi sangat bermakna. Nabi Musa kata rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, lima anzalta ilayya min khairin, dari kepada apa saja kebaikan yang kau turunkan kepadaku, faqir, amat faqir, amat memerlukan. Kau turunkan apapun, kebaikan apapun, aku memerlukannya, wahai Tuhan. Tak tahu nak pergi mana lain. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, aku ini kepada apa saja kebaikan yang kau turunkan kepadaku, aku amat memerlukannya. Ahli-ahli tafsir kata barangkali Musa maksudkan tu makanan kot. Kata barangkali Musa maksudkan tu tempat tinggal. Tapi Nabi Musa tak sebut makan ke tinggal. Nabi Musa sebut min khairin, daripada apa saja kebaikan. Fakir, amat memerlukan. Ayat Quran dalam surah Al-Qasas ini cerita selepas saja Nabi Musa doa macam tu. Dua orang perempuan ni mai balik, dia hampak mereka jemput mereka. Nabi Musa pergi kat dia.
Barangkali bapa mereka ni tak tahu. Setengah ahli tafsir kata Nabi Syuaib. Barangkali bukan Nabi Syuaib pun. Kalau anak Nabi takkan orang duk biar. Macam tu kan. Yang penting lepas pada tu, dia pergi dapat perlindungan, dapat kerja, kahwin lagi dengan salah seorang perempuan tu sebelum pulang ke Mesir. Doa para Nabi ni ringkas tapi mustajab. Sebab tu saya kata manusia ni banyak mengandung. Tapi kita pun kamu kata macam Nabi Musa kata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku ini kepada apa saja kebaikan yang kau turunkan padaku amatlah fakir. Tuhan akan menurunkan rupa-rupa kebaikan yang kita tak boleh sangka. Nabi Musa sebut apa kebaikan? Allah Ta'ala bagi kat dia makan dapat, rumah dapat, kahwin lagi dapat. Hati yang mau yakin pada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang saleh. Sebab itu saya sebut tuan-tuan, banyak doa yang mustajab. Dalam banyak keadaan kita tak hafal kan? Kalau kita bersenang lenang. Tapi bila Allah uji kita mula cari doa-doa yang mustajab. Dan doa yang mustajab, yang indah dan syahdu, kita akan tengok dilafazkan oleh para Nabi ketika mereka berada dalam keadaan ujian dan cubaan yang getir. Ketika itu mereka merasa nikmat iman, nikmat pertolongan Tuhan. Maka tuan-tuan dan saya pun, bila susah kita pun sebut ujian Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surah Al-Qasas ayat 24. Hadis ni yang kita baca tadi. Naik sana dah betul. Tadi balik kepada Abu Muslim. Abu Muslim dia pernah kata kepada Muawiyah, "Anta tuqatilu Ali, anta mithluhu am khairun minhu?" Engkau memerangi Ali, adakah engkau macam Ali ataupun engkau lebih baik daripada Ali? Muawiyah kata, "Anta khairun wa huwa al-afdal minni." Ali itu lebih baik dan afdal daripada aku. Tetapi kau tahu bahawa Uthman dibunuh secara zalim, suruh Ali membunuh membunuh Uthman, nescaya akulah orang Syam yang pertama akan berbaik, berjanji setia taat kepada-Nya. Isunya bukan isu khalifah, tapi isunya ialah isu pembunuhan Uthman. Muawiyah di samping ada perkara yang kita kritik dia sebagai insan, tetapi dalam banyak keadaan dia dizalimi oleh kita sejarah. Saya tengok TV Bilal, ada satu hamba Allah, siapa? Oh, masa Ustaz Fadlan cakap ni. Seorang daripada mana? Dia ni memang kalau tanya memang soalan dia bau Syiah. Ya. Dia kata kadang-kadang mereka ni tak tahu apa, dia lebih lajak sikit. Dia kata macam mana kita nak kata dengan Muawiyah yang menyuruh dilaknat Sayyidina Ali di atas mimbar sejak sekian lama sehingga pada zaman Umar Abdul Aziz barulah dihentikan laknat itu. Kita kata hang dengar mana ni? Dia kata ada buku sebut. Takkanlah semua buku sebut betul. Ini riwayat-riwayat yang tidak benar, riwayat-riwayat yang datang dari orang-orang Syiah yang menuduh para sahabat dengan demikian rupa. Muawiyah tak pernah buat benda tu. Bahkan mengisi hari kematian Ali. Orang tanya dia, semalam hang perang dengan dia, hari ni hang teriak dia mati. Nangis kenapa? Aku memeranginya kerana Uthman. Aku menangisi kerana tidak ada orang yang lebih baik daripada dia. Balik pada hadis ini, Nabi SAW larang untuk kita masuk berjumpa dengan wanita dalam keadaan bersudian yang disebut sebagai khalwat. Tetapi dalam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, selepas daripada hadis ni, Al-Bukhari meriwayatkan ja'at
imra'atun minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala biha. Faqala wallahi innakum ahabbun nasi ilayya. Ada wanita Ansar datang kepada Nabi dan Nabi bersendirian dengan dia. Dan Nabi kata kat dia, demi Allah, sesungguhnya kamu adalah kaum yang paling aku sayang. Maksud Ansar. Al-Imam Bukhari kata, dia letakkan bab ni, dia kata boleh bersendirian dengan wanita jika sekiranya indan nas, ada orang. Maksudnya kita duduk bersendirian dengan wanita tu, tapi orang nampak kita. Cuma kita tak mau orang dia tak mau pun, kita tak mau orang dengar apa yang kita cakap kat dia. Boleh ke tidak? Berdasarkan hadis Bukhari ini boleh. Kerana Nabi pernah bersendirian dengan wanita Ansar. Maka dengan itu orang yang duduk dalam pejabat yang walaupun bersendirian dengan dia panggil bos, dia panggil nak bagi arahan ke apa, ataupun kita panggil anak buah kita, dia nampak, orang lain nampak, bukan tak nampak, cuma kita tak tahu apa sembang apa. Dengan kadang-kadang mereka menjaga diri mereka, namun hadis menunjukkan hal ini pernah berlaku. Nabi dengan wanita Ansar. Nabi dan wanita Ansar. Tuan-tuan, Islam larang. Ini dia panggil bab sadduz zara'i. Dia larang benda kerana dia tak mau, bukan benda tu salah asalnya. Tapi benda tu boleh membawa kepada satu benda salah lain. Duduk dengan wanita tak ada buat apa, tak salah. Tapi kalau duduk dua orang saja, tanpa dengan kawalan, tanpa dengan pemerhatian orang lain, dia akan boleh pelajak diri orang lain. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Maka bab ini dia panggil sadduz zara'i. Kita tengok dalam Quran misalnya, Quran kata wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri, jangan kamu berzina. Kerana menghampiri zina boleh membawa kepada zina. Quran kata dalam surah Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairil 'ilm. Jangan kamu maki apa yang mereka sembah selain daripada Allah, nanti mereka memaki Allah tanpa ilmu. Jadi kita weh tokong hang bodoh. Jadi kata dia pun kata Tuhan nampak, Allah Taala lagi tak tiba. Oh dia balas je tu. Punca dia kata tu pasal apa? Bukan pasal dia tahu lama, tak pasal apa? Kita tu start kata kat dia dulu. Kita hantam dia secara mati. Jadi maka agama larang kita mati Tuhan orang lain, menyebabkan orang mati Tuhan kita. Walaupun Tuhan dia tu memang Tuhan dia tak ada, tapi kita dimaki depan dia react kepada kita. Sebab tu hatta amal ma'ruf nahi munkar. Kita jangan buat amal ma'ruf nahi munkar yang menyebabkan lebih munkar daripada itu. Lebih munkar daripada itu. Ini kita nak kena jaga. Sebab itu para fuqaha hatta di kalangan sahabat, mereka sepakat menyatakan bahawa jika suami mentalakkan isteri semasa nazak, dekat-dekat nak mati dah tu, tengok aku talakkan hang, mereka menyatakan bahawasanya talak itu tidak memberi kesan kepada pewarisan harta pusaka. Maksudnya walaupun dia kata tiba-tiba dia mati, dia talak hari ini juga mati, anak-anak kata mak tiri kita tak dapat pasal masa ayah kita sakit dia dah talak, kita kata dia dapat. Banyak sebablah dia dapat. Kerana masa dia talak tu masih lagi nak iddah. Dia masih suami lagi. Walaupun para sahabat dan fuqaha yang menyatakan kita dilarang, dikatakan talak ni tak memberi kesan. Sebab apa? Sebab kalau diizinkan yang ni akan menyebabkan talak isteri dia kerana nak mengelakkan mewarisi harta pusaka. Semua ni di bawah bab sadduz zara'i, untuk halang benda yang buruk yang lain. Maka kita haramkan benda ni. Kita bukan marah anak kita naik motor, tapi kita marah dia naik motor malam tertentu kerana kita tahu dia nak pergi tempat tak elok. Dia tanya, salah apa saya naik motor? Naik motor tak salah, tapi naik malam ni pulang. Dan sebab ni tak bagi kunci kan. Yang siang tadi naik boleh, siang tadi bab lain. Sebab apa? Pasal kita tahu kalau dia naik malam ni lagi dia lajak tiba benda lain. Yang tu kita tahu saddul lidzah.
Kita larang saddul zari'ah. Kita larang benda ni, benda yang kita haramkan jalan kerana takut sampai kepada maksud. Kita haramkan cara kerana takut sampai kepada maksud. Inilah salah satu kaedah dalam hukuman yang disebut di dalam Islam. Maka Nabi SAW haramkan benda ni kerana haramkan berkhalwah dengan wanita yang ajnabi bimbang kerana berlakunya zina. Tapi kita tak bolehlah main haram-haram sedangkan kebimbangan tu tak pasti. Di Saudi di atas sadd zara'i' ni mereka haramkan wanita naik kereta, bawa kereta. Sedangkan itu belum pasti. Tapi lelaki dan perempuan duduk ni bersendirian 80% hampir pasti benda tak elok boleh berlaku. Wanita naik kereta belum tentu pasti. Saya tengok ada dua puak dalam dunia Islam. Satu puak yang begitu sempit dalam urusan lelaki dan wanita. Satu puak yang begitu luas sangat, tak ada kawalan. Puak yang begitu sempit ni kadang-kadang dia haram, dia buat benda banyak sangat. Perempuan tak boleh nak kereta. Suara perempuan aurat. Sampai zaman sekarang ada orang tanya lagi suara perempuan aurat. Sebab kalau suara perempuan aurat, macam mana wanita nak tanya Nabi? Lepas tu bila nak mengaji kuliah, apa? Kain lansir antara lelaki dengan perempuan. Ini juga tak berlaku dalam zaman Nabi. Hatta kita tahulah hadis Nabi. Sayyidina Umar marah waktu perempuan bila duduk dengan Nabi, dia bercakap bengok Umar masuk senyap. Nabi senyum, Nabi kata dia takut ke Umar habis berlaku. Nabi Umar kata ya adu wali anfusihim, wahai musuh diri mereka sendiri, hamba patut tegur kat Nabi, bukan tegur kat aku. Dia berkata kerana hang keras sangat. Dia berkata kat Umar, li'annaka Allah. Dia kata kau keras. Nabi senyum. Nabi kata, ma salaka Umar fajjal ila salaka syaitan fajjal akhar. Umar tak lalu satu jalan, syaitan lalu jalan lain lah. Senyum Umar ni. Artinya maka cakap Nabi. Kadang-kadang sahabat kata, kami nampak seorang wanita cantik, tanya Nabi. Macam kes wanita Ansar ni, dia main jumpa Nabi. Kalau seorang aurat, terpaksa ada buat SMS. Macam tak boleh nak bunyi ataupun tulis tak kertas pakai duk tunjuk ni, makna lah. Tak ada. Itu pun satu pandangan yang sempit. Satu ketika. Maka buat macam-macam. Kena bubuh lansir, kena bubuh apa. Dan ini terkeluar daripada tabiat. Saya lihat berlaku kebangkitan di Arab Saudi. Kerana masalah wanita ni. Mula wanita-wanita dia jadi nak berlebih lah pasal dia kurang lama. Patut dia kembali pada tabiat zaman Nabi. Ada yang datang jumpa Nabi, kadang-kadang bersama, kadang-kadang tanya Nabi, kadang-kadang komplain Nabi, orang lelaki ni lebih sangat majlis kami sampai nak tanya pun tak datang. Rasulullah buat hari lain untuk dia khas. Tapi dalam masa yang sama Nabi jaga benda-benda, tidak ada khalwah, tidak ada apa, dijaga. Dalam masa yang sama mereka kenal antara satu sama lain. Budak-budak kita bila pergi ke universiti ataupun masuk gerakan Islam, kadang-kadang terlibat dengan harakat Islamiah ataupun terlibat di pusat, kadang-kadang dia lajak tahap ni dia jadi ketat sangat, lebih daripada tahap yang patut. Padahal kita tengok dalam hadis Rubaiyah binti Muawid, pada hari perkahwinannya dia yang hidangkan makanan untuk tetamu lelaki. Hari perkahwinannya, dan dia pengantin perempuan. Dan Nabi tak kata apa. Tapi tak bolehlah juga lajak sampai duk bertepuk tu, taklah juga. Jadi kadang-kadang sekarang gerakan Islam mula terpaksa menyesuaikan diri. Itu apa? Dulu timbul berbagai bagaimana wanita jadi menteri, wanita tak, macam-macam pandangan. Jika wanita jadi pemimpin maka rosaklah kaum itu. Pemimpin ni nak tengok, pemimpin apa khalifah yang besar tu. Kalau semua pemimpin tak boleh, wanita tak boleh jadi besar. Jadi fiqh itu hendaklah dilihat dalam kerangka yang lebih luas.
Muka gerakan Islam akhirnya pada dulu muka ketat dan kemudian mula nak faham. Masuk kadang-kadang sedang masalah kurdah tak apa. Siapa nak pakai, alhamdulillah, silakan. Tak ada masalah. Tetapi untuk menyatakan Islam mewajibkannya, saya rasa pendapat itu tidak kuat. Itu pendapat yang tidak kuat. Maka bersederhanalah hal. Wanita Islam mesti tampil ke depan dalam masa yang jangan menjaga adab-adabnya. Di dunia Arab jadi terbalik. Sebahagian teruk-teruk, sebahagian jadi macam patan. Pakistan ni dah banyak masalah. Dia buat peraturan tentang undang-undang murtad. Siapa hina Nabi, murtad dan dihukum mati. Kemudian ramai orang kadang-kadang dihukum mati kerana dituduh menghina Nabi, walaupun dia sebenarnya tak bermaksud menghina Nabi, kerana dituduh untuk kepentingan politik. Itu yang saya kata, bila nak buat undang-undang tentang apa? Allah ni kata nanti buat bagi peraturan, jangan ban secara. Kita bukan marah orang guna nama Allah, kita marah orang salah guna nama Allah. Itu kena misuse, bukan use. Lambang bencana polis tu ada Allah Muhammad, dan ada polis yang bukan, mereka pun guna nama Allah juga tu. Lambang laut ada nama Allah, Allah Muhammad. Orang Melayu kadang-kadang benda yang patut sensitif dan dia tak sensitif. Kalau saya sebut kepada tuan-tuan, pertabalan salah seorang raja dalam negara ni, Masya Allah, menyembah dia macam dengan orang siang sembah aja. Merangkak, baru boleh sampai duduk depan kaki dia, lepas tu cium tangan, lepas tu cium. Oh, Masya Allah. Solat 2 rakaat pun tak gendut. Tu Tuhan yang tu hampa tak rasa ke pula? Apa? Boleh menggugat amal akidah. Yang itu hampa duk kalut nak haram yoga pasal ada banyak ni. Hak ni lebih daripada banyak tu ni. Yoga tu boleh buang. Bila kita kritik, ini mereka yang mengkritik institusi Raja-Raja Melayu yang merupakan pegangan ahli sunnah Umar, Raja-Raja Melayu. Kita mesti afdalul jihad kalimatul haq, kalimah yang hak. Anda sultan yang jair, di hadapan sultan yang jair. Jadi para mutama kena yang duduk dalam majlis tabak ni tak boleh ni, tunggu. Tu saya kata kena test semua lah perkataan. Semua perkataan. Sekarang ni perkataan Rasul tak boleh. Perkataan bagi? Perkataan mufti pun bukan Islam tak boleh guna. Maksudnya kalau John L. Esposito mari ke Malaysia, dia tak boleh buat kajian tu. Kalau orang bukan Islam nak buat kajian, kalau dia di kitab, kalau kalau undang-undang tu ada, saya ingat ramai orang akan terkena tanpa dia maksudkan. Kadang-kadang orang bukan Islam mesti nak guna semua nama-nama ni ada. Kerana dia kata nama-nama ni ada hubung kait dengan Islam. Dia nak ikut ada hubung kait. Musa, Isa, Ibrahim lagi ada hubung kait. Tu nabi-nabi yang wajib kita beriman. Siapa tak beriman tentang mereka menjadi kufur. Haramkanlah Bible daripada guna nama mereka ni semua. Janganlah. Kita bukan manusia guna bernama perkataan Islam. Yang salah kalau mereka menyalah guna, misuse, bukan use. Menyalahgunakan. Kalau tidak, orang terpaksa guna. Setengah orang ni dia nak disyok lagi banyak. Dan tuan-tuan, bukan ajaran Islam kita selalu memberikan fatwa yang membebankan.
Kita tahu lah orang, saya tahu ada puak-puak yang bermaksud. Orang tahu mereka ni memang bermaksud nak menyebarkan ajaran Kristian. Whatever lah, mereka bermaksud, dia tak maksud. Tapi yang pentingnya kita dalam buat undang-undang, mesti undang-undang itu bersifat adil. Sebab itu kita kata salah undang-undang, salah guna, bukan undang-undang guna. Mereka ni tak tahu sejauh mana kau nak dengar, dan insyaAllah besok lusa saya akan ada di IKIM untuk cakap hal yang sama. Ingat hadir Presiden PAS dan juga keadilan Kuain, saya juga ada beberapa yang lain untuk cakap sekali lagi perkara ni, supaya hal ini nanti masa depan orang akan guna. Tak pasal-pasal kita tak setuju dengan Dr. Siva. Dr. Siva ni satu orang USM tu, dia cakap mana, cakap pasal dia boleh tanya kata, Dr. Sri hampir umrah, dia boleh cakap pasal. Sekali lagi dia tanya, saya buat laporan polis lah, dia guna perkataan Islam. Jadi orang boleh undang-undang. Sebab tu saya kata ISA pun macam tu. Kalau kita buat undang-undang, kita tak pasti masa depan ada orang nanti salah gunakan. Salah guna. Sebab nak buat apa-apa, be careful. Bagi yang benar-benar memberi manfaat dan mengelakkan mudarat. Wallahu ta'ala ala bersalah. Asia. Dia sedang Rasul ketika itu ialah Musa. Asyah ni kelihatannya dia tidak redha dengan kezaliman Firaun. Yang kita tahu Musa setelah Nabi Musa diutuskan, dan Musa mula membawa dakwahnya apabila dia pulang daripada Madian. Masa dia pergi itu dia tak bawa lagi. Sebab itu bila dia pulang ke Madian, Firaun jumpa Firaun dan dia mula start berdakwah dengan Firaun. Ketika itu baru istana Firaun ada yang beriman termasuk Asyah. Dan Firaun ungkit balik kes dia tumbuk tu. Tapi Nabi Musa kata, fa'altu wa ana minadh dhalin. Aku buat benda tu dan aku salah. Nabi Musa kata kes tumbuk kepti. Di situlah kita tahu kalau tidak Asyah dia nak beriman melalui siapa? Kerana Rasul yang ada ialah Musa alaihi salam. Ni apa ni? Tolong komen wirid 75 kali 7 hari. Ya Dayuna, Ya Diana. Apa ni? Ya Mad Raja. Ya Siyan. Apa ni? Ya Siyara. Tak tahu ni yang berapa. Saya tak tahu, setengah orang tuan. Dia ingat, dia panggil Allah Ta'ala ni macam si buta waktu apa, saya tak tahu. Menyebabkan dia cuba cari satu panggilan yang pelik-pelik. Yang orang bagi kata, dia rasa dia panggil nama tu boleh. Tuan-tuan, nama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha mengetahui apakah benda. Allah Ta'ala yang memberi pengajar kita apakah panggilan yang dia suka. Maka dia kata, walillahi asma'ul husna fad'u biha. Allah itu asma'ul husna, maka kamu panggil Allah Ta'ala itu dengan asma'ul husna. Kalau nama kita tak tahu, nak panggil Allah Ta'ala kita tak tahu. Nabi ajak. Nabi kata, ajak. Macam mana Nabi ajak? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin bikulli ismin sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan aw ista'tharta bihi fi 'ilmi ghaibi 'indak
Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku panggilmu dengan segala nama yang telah kau namakan dirimu. Kata, aw anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkannya di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun ajar nama itu seseorang di kalangan hamba-Mu, aku tak tahu. Aw ista'zarta bi fi 'ilmi ghaibi 'indak, ataupun kau simpan, kau lindung nama itu, ataupun kau letak nama itu di dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba anni wa jala'a husni. Engkau jadikanlah Quran itu rabi', menghias hati jiwaku, jantungku, cahayaku, penghilang duka citaku, yang menghalau kesakitanku, perasaan yang menghalau gundah gelanaku. Nabi kita tak ada hamba yang baca macam ni, melainkan Allah akan menghilangkan duka citanya. Tak tahu nak bagi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Nama yang disebut dalam Quran dan Sunnah sebut. Dah tak boleh panggil dah semua. Allah, aku panggilmu ya Allah dengan segala nama yang kau buat, yang kau namakan dirimu, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajar kepada sesiapa di kalangan hamba-Mu, aku tak tahu nak panggil. Atau nama itu kau simpan di sisimu. Terimalah doaku ya Allah. Aku serulah dengan segala itu. Terimalah doaku ya Allah. Buat apa yang kita dipanggil nama yang kita tak tahu? Tapi Nabi ajar dah, tak tahu panggil macam tu. Doa ni bila dia mustajab, insan tu sendiri tahu kata dia mustajab insya-Allah. Masa dia doa, dia diberi rezeki khusyuk dalam doa. Masa dia doa, dia diberi perasaan betapa doa kita dekat dengan dia. Tapi masa doa pun hati duk tak yakin ya. Kita pun tahu doa kita tak dekat dengan dia. Sebab direzekikan perasaan kesemuatan doa, insya-Allah dia juga akan direzekikan kemustajaban doa. Maka kita cari waktu yang mustajab dalam doa. Tengah malam, ketika kita memberikan kebaikan, ketika kita buat kebaikan, ketika hati kita rasa dekat dengan Allah. Bila kita sedekah ke orang, hati kita dekat dengan Allah. Bila kita infak pada jalan Allah, hati kita dekat pada Allah. Bila kita buat benda baik, kita kesian ke orang, hati kita dekat. Bila kita doa ke orang dengan Allah, masa tu kita pun doa untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah mustajab. Ada soalan? Ya. Nama Abdul Hadi, saya mungkin tak lupa ingat. Of course, nama yang paling terbaik ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Tapi Al-Harith itu, Al-Harith ada. Harith maksudnya manusia tu Harith. Harith ni dia senantiasa jaga nak yang ni, kawai yang ni Harith. Wakana Harithan ala ataupun Harith ataupun Harith, orang yang perasaan keinginan hamba itu Harith. Wallahu taala alam. Ada kataan Abdul Harith ni saya tak pasti di setiap dia. Adakah ada Abd? Ditulis kita baca ada tulis Abd. Sebab nama Abdul Harith. Ya, tapi
Haris, perkataan Haris betul, tapi seorang tu nak guna nama Abdul Haris tak betul. Haris betul. Adakah syaitan menyuruh dia guna nama Haris? Wallahu a'lam. Ada soalan? Masalah kahwinan dengan Ahlul Kitab. Yang saya tanya macam mana yang berlaku di Indonesia. Tuan-tuan, tujuan perkahwinan adalah supaya untuk soalnya manusia menjaga supaya nafsu yang disalurkan dengan jalan yang halal. Tapi oleh kerana perkahwinan dengan Ahlul Kitab ini ada sedikit gangguan pada suatu sudut, iaitu bimbang kalau isteri dia begitu dominan, maka nanti anak-anak dikuasai oleh isteri, menyebabkan Imam Malik memakruhkan perkahwinan ni. Lalu dia tak kata dia tak suka, dia kata pasal kahwin dengan Kristian dia pun suka makan khinzir, macam mana nak bercumbu-cumbuan dengan khinzir kata, dan juga anak itu. Tetapi agama mengizinkan, Al-Nas Al-Quran mengizinkan, walaupun ada beberapa tafsiran daripada Ibnu Umar dan seumpamanya, tetapi Nas mengizinkan. Setelah dia diizinkan, kita nak kena lihat juga kepada insan yang nak kahwin. Ini peranan secara syariah. Insan yang nak kahwin hendaklah pastikan bila dia kahwin dengan wanita Ahlul Kitab, dia yang mempengaruhi, bukan mereka yang mempengaruhi dia. Jika tidak, dia menjerumuskan dirinya kepada masalah. Tak usah kata ahli kitab. Kita yang nak cari isteri pun macam perempuan ada. Dia duk main ngaji elok, kahwin dengan isteri dia. Katalah isteri dia ni kerja GRO lah kan. Alhamdulillah lah kan. Orang tanya, apa hukum? Boleh ke tak? Timbul perhatian. Dia ni bukan, dia kata dia kan buat apa, dia buat kerja. Kerja tu tak betul. Dia tak buat apa tu, dia hidayah kan. Dia tanya, takkan tak boleh? Saya bila kahwin nanti, saya akan didik dia. Kalau dia kata, kita kata, agama tak kata, tak boleh segi mana dia perempuan, dia muslimah, dia tidak kahwin, kita boleh kahwin dengan dia. Tapi kalau kita tanya, nak kata, tak ada kan calon orang lain. Tapi dia kata, saya kahwin dengan dia 2 hari, dia jadi elok. Dah entah kata yang tu, boleh lah kot. Kau entah kata boleh perelok dia. Weh, saya kemai lah. Soalan yang sama mungkin kita akan tanya. Apabila berkahwin dengan wanita Ahlul Kitab, dia kata, kak ika orang yang Ahlul Kitab jadi anak pengaruh dengan mereka. Pertama, belum tentu dapat anak. Kemudian anak akan ikut agama bapa. Kedua, takut terpengaruh ni kes yang sama. Di situ datangnya peranan suami. Kita bila nak kahwin, agama suruh kita pilih dalam keadaan kita mampu menguasai keadaan itu lah. Kalau nak kahwin dengan wanita Ahlul Kitab, dengan tujuan kita dapat mendekatkan dia kepada Islam, dan dengan harapan mudah-mudahan kahwin tak dalam sebulan 2 dia pun jadi Islam lah. Kalau itu tujuannya, maka perkahwinan itu mencapai matlamat lah. Kerana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, laki menguasai wanita. Jika tidak, mungkin pendapat Imam Malik itu boleh diperhatikan. Jika kahwin sampai tak dapat kontrol suasana, akhirnya kekuatan rumah tangga Islam itu tak ada. Dia tak boleh hidupkan rumah tangga Islam dalam rumah dia nanti jika dia tak menguasai wanita. Sebab itu Umar bin Khattab marah ataupun tak minta supaya Huzaifah ibn Yaman menceraikan isteri dia Ahlul Kitab. Huzaifah tanya Umar, adakah engkau mengharamkan? Dia kata, aku tak haram, Allah tidak haram, Rasul tak haramkan. Tapi aku tak mahu dia membocorkan rahsia negara. Kalau agak hang nak jadi kahwin juga dengan dia, hang kena letak jawatan, hang tak boleh pegang jawatan dalam negara. Macam itulah. Tapi kalau kita ni mungkin tokoh macam kerajaan dulu, masa Turki masuk dekat dengan Turki sebahagian negara Eropah.
Ramai orang Turki yang berkahwin dengan orang Eropah, ahli kitab, dan mereka masuk Islam hasil daripada perkahwinan itu. Dan Islam juga tersebar di Eropah. Salah satunya ada kaitan dengan perkahwinan ini. Perkahwinan ni kuat. Kita bila budak Melayu budak Melayu lah, budak berkahwin dengan orang agama lain, kan? Tentu pertama tak boleh. Misalnya budak Melayu kita, perempuan Muslimah kahwin dengan orang, tak boleh. Tapi kita mesti kita takut pasal apa? Di samping tak boleh, kita tentulah jahanam lah, kita kata dia ni tentulah pengaruh ikut agama dia lah. Kerana dia takut tak ikut agama dia, apa kahwin dia? Kita kata hang kahwin dengan dia, tentu hang perempuan, hang ikut dia. Sebab itu wanita muslimah tak boleh kahwin dengan lelaki ahli kitab. Kerana lelaki menguasai institusi keluarga, tetapi lelaki boleh berkahwin dengan ahli kitab. Kata wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Kerana wanita-wanita baik di kalangan ahli kitab, wanita-wanita yang muhsanat kalangan ahli kitab, yang tidak lacut. Sebab lelaki menguasai keadaan. Tapi kalau macam saya kata, dia ni lelaki cicak pun takut, lipas boleh lompat, takkan kita nak bagi dia kahwin? Kata hak ni cicak pun takut elok ni, kena pula yang telinga dengan bini, tak? Sebab tu macam juga orang yang nak berpoligami, sama juga masalahnya. Bukan poligami itu tak boleh, poligami itu boleh, tetapi saya kata biarlah berwibawa. Kalau seorang bini pun bini duk ulas telinga, kan, lepas makan jangan lupa pergi cari kayu, takkanlah macam tu. Nak boleh poligami, kan? Maka dengan tu maka kenalah, kalau dia seorang isteri pun steady jaga, dia pemimpin, dia ada kemampuan pemimpin, dia tak ada masalah. Banyaklah contoh-contoh baik di dunia. Ada soalan lain? Dia ada orang azan lafaz tak betul. Kita jawab bagi lafaz yang betul saja. Masa lafaz dia tak betul, kita tak jawab. Melainkan masa tu kita husnuzan, kita sangka kot dia tergeliat lidah kot. Tapi kalau dia kata nama Muhammadur Rasulullah, berat tu. Salah berat banyak. Aku menyatakan tidaklah Muhammad itu Rasulullah. Nabi tak tahu berapa kali, tak kali duk dengar macam tu lah. Kalau betul disinggah, tapi ni apa nak Tuan Haji Khalil boleh nak buat benar ni. Itu Nabi asyhadu anna Muhammadur Rasul. Aku menyaksikan tidaklah Muhammad itu Rasulullah. Dia Nabi ke Muhammad Rasulullah? Kita tak jawab macam tu. Kalau kita nak jawab pun, kita jawab belah betul ya, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada soalan satu kita ada apa? Soalan kedua. Hukum. Hukum berdasarkan undang-undang Islam. Maksudnya talak dan seumpamanya kita ikut kepada peradaban. Pasal suami yang dominan, dia nak bayar nafkah, nak apa semua suami. Tapi Islam, Masya Allah, Islam ajaib tentang Islam. Dia marah ke ahli kitab, tapi kalau kahwin dengan wanita ahli kitab, dia tetap suruh adil, sama. Dia marah ke orang kafir, agama sesat, agama kufur. Tapi bila kita disuruh adil untuk semua, ajaib agama Tuhan. Tuhan tahu ni semua hamba dia belaka. Hak salah tak apa, hak dia salah dia setiap akidah, dia kira orang aku esok ni. Tapi hamba bila memerintah, hamba adil untuk semua. Wa idza hakamta bainan nas an tahkumu bil 'adl. Bila kamu hukum di kalangan manusia, hendaklah kamu hukum dengan cara adil. Bukan jika kamu hukum di kalangan orang Islam, hukum di kalangan manusia, hendaklah kamu hukum dengan adil. Sebab itu para sahabat bila orang Yahudi kata, "Wahai, hamba tolonglah adil pada kami." Apa beza kata apa? Wallahi inna Muhammad ahabba ilayya min jambayn hadain
wa antum akrahu ilayya min qiradati wal khanazir. Demi Allah, Muhammad tu lebih aku sayang daripada bendua dada aku ni, diri aku ni. Dan hampa Yahudi kerang dan babi pun gemeluat hampa lagi lah. Dahsyat. Tapi benci aku pada hampa, sayang aku pada Muhammad tidak akan menyebabkan aku tak adil. Kerana Allah kata, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tak adil. Adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau pemerintah orang Islam hari ini jadi contoh yang baik, tentulah ramai orang masuk Islam. Orang masuk Islam pada zaman dulu dia tak contoh teladan yang baik daripada pemerintah-pemerintah orang Islam, daripada parti-parti orang Islam, daripada persatuan orang Islam. Sekarang kita nak jadikan orang ni Islam dengan hukum, bukan boleh. Banyaklah peraturan di Malaysia ni, rupanya ada peraturan tak boleh orang bukan Islam tak boleh buat bangunan yang ada dom, ada kubah. Ni undang. Saya pun tak tahu lah pulang. Tapi saya biar dia buat kubah banyak. Bila orang main Malaysia, orang tahu negara ni didominasi kalau dia orang Islam. Tapi sampai bak kubah, kita berkelai tanah berkajang-kajang, beratus ekar kita bagi. Reka bentuk tu kita berkelai. Jadi macam itulah kita. Dan sehingga bila kita nak begini, wallahu ta'ala, maka kita banyak dan macam ada, tapi agama tidak bergerak. Ada soalan mas? Ulama-ulama yang dikata ahli kitab ni berdasarkan tok nenek ke berdasarkan kepada akidah? Sebahagian ulama termasuk dalam aliran mazhab Syafi'i ni kata kena ikut tok nenek dia, kalau tok nenek asal. Tapi sebahagian para ulama lain kata tak, kena ikut akidah dia. Tapi kalau kita tengok kepada tabiat Islam hukum benda berdasarkan tok nenek ke berdasarkan akidah orang? Islam bila nak nilai kita, dinilai tok nenek kita atau dinilai akidah kita? Dinilai apa? Dinilai kita atau dinilai tok nenek kita? Maka bagi saya pendapat menilai orang tu lebih kuat daripada nilai tok nenek kita. Kalau kita nilai orang tu, maka pendapat yang kuat ialah pendapat kata bila dia masuk Kristian, dia ahli bidah. Tuan Haji Khalid, saya menceriakan majlis. Dan kita sebut hari itu, Quraisy memang mengguna pakai perkataan Allah ni. Bila dia sebut Allah, dia maksudkan kepada Tuhan, God Almighty, Supreme Being, kepada zat yang suci tu. Dalam masa yang sama, Quraisy ni syirik. Kita kata Quraisy ni musyrikin. Kita tak kata dia mulhidin. Kita tak kata dia etis, kita kata dia ahli syirik. Masalah kita di Malaysia ni, setengah orang lah, bukan semua, setengah orang dia nak bagi jadi puak-puak ni anti Tuhan. Puak-puak ni bukan anti Tuhan, puak-puak ni mensyirikkan Tuhan, bukan menafikan Tuhan. Mereka itu mensyirikkan Allah, bukan menafikan Allah. Menafikan Allah ni daripada awal dia tolak Allah. Tapi Quran telah dia mensyirikkan Allah. Dia mensyirikkan Allah. Sebab tu masa tu memang ada di Sabah dan Sarawak ni sekarang ni, tuan-tuan, ada menteri kata di Sabah dan Sarawak boleh guna di sini. Kalau orang buat kaedah itu kontradik dengan apa yang orang sebut sebelum ni. Sebab tu saya kata mesti ada satu garis panduan, peraturan yang jelas. Mari hampa bebas, hampa kena bebaskan diri hampa daripada kepentingan saya. Bawah boleh dapat jalan dengan saya sebenarnya. Balik kepada nas Islam secara adil.
Balik pada menas Islam secara adil. Hampa mau? Hampa takut kalah pilihan raya ke? Hampa takut orang salah guna nama Allah ke? Hampa takut orang guna nama Allah ke? Hampa nak apa yang hampa mau? Kedua-dua, ketiga-tiga, empat-empat parti politik. Hampa mau apa? Hampa mau penyelesaian belahan. Kita memang semalam BBC London buat temubual saya. Saya juga kata perkara yang sama. Saya kata bahawa saya sudah lama nama ini digunakan, tapi kami tak maulah berlakunya salah guna dalam masa yang sama. Sebab itu kita melihat supaya benda ni ada peraturan, guidelines, dan kita tak mau ada orang cuba ambil kesempatan untuk berpendidikan politik dengan sama ada ban total ataupun mengizinkan secara total. Ini perkara. Quraisy dia tak pernah menamakan berhala dengan Allah. Dia tak nama. Sama-sama dia panggil Allah. Kita di Malaysia ini kita tak benarkan. Lepas ni kita banyak benda lah. So saya kata kalau takut mengelirukan, saya pun tanya perkataan banyak. Duli yang maha mulia. Duli ni maksud apa benda ni? Debu bawah tapak kaki yang maha mulia. Debu tapak kaki pun maha mulia. Belum begituan. Sebab itu dinamakan dengan mencemar duli. Perkataan maha tu ya, saya sebutlah perkataan maha ni dengan berbagai-bagai maksud. Tapi kalau orang Melayu begitu sensitif apa saja yang menyerupai, patut mereka sensitif juga dengan perkataan maha di sini. Tapi kenapa mereka tak buat demonstrasi pasal maha ni? Mana orang yang buat demonstrasi, yang cakap lantang 2-3 hari ni, mana mereka pergi semasa isu katun Nabi Muhammad? Itu lebih sensitif. Itu terang-terang menghina Nabi SAW. Kenapa masa tu hampa cakap macam lain lah, hampa cakap macam lain? Dan ini banyak persoalan. Kita tak tahu tangan-tangan siapakah gerangan yang nak ambil isu ni. Tapi kita kena lihat isu dakwah. Ketegasan kena ada, tapi mesej dakwah mesti sampai. Mesej dakwah mesti sampai. Makanya mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita